Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pelajar, selamat pagi. Baik, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan 2.4 iaitu adaptasi dalam sistem respirasi. Okey, jom kita tengok apa objektif pembelajaran hari ini. Okey, untuk objektif pembelajaran hari ini, apa yang cikgu harapkan ialah para pelajar dapat mewajarkan bagaimana sistem respirasi beradaptasi dalam situasi yang berbeza. Okey, sebelum kita pergi kepada struktur respirasi yang berbeza, kita tengok dulu adaptasi struktur respirasi yang kita telah belajar sebelum ini. Iaitu yang pertama, struktur respirasi kita adalah lembab, di mana alveolus yang ada dia sangat lembab. Okey, untuk membolehkan peresapan gas berlaku dengan baik. Okey, yang kedua, luas permukaan alveolus adalah sangat besar. Okey, ini untuk membolehkan pertukaran gas berlaku dengan baik. Okey, dan yang ketiga, struktur respirasi sangat nipis. Okey, jadi alveolus hanya setebal satu sel sahaja. Ini membolehkan peresapan gas berlaku dengan baik. Jadi gas senang meresap masuklah disebabkan oleh alveolusnya nipis. Okey, kita tengok yang seterusnya iaitu struktur respirasi yang beradaptasi dalam persekitaran yang berbeza. Okey, ada 3 jenis. Yang pertama ialah kulit yang lembab, okey, yang dipunyai oleh amfibia ataupun contoh yang saya berikan di sini adalah seekor katak. Okey, yang kedua ialah insang yang didapati oleh banyak organisma yang berada di dalam air. Dan yang ketiga adalah sistem trakea. Okey, jom kita lihat kulit luar yang lembab. Okey, seperti mana gambar rajah yang saya berikan di sebelah ini. Okey, seekor katak mempunyai 2 struktur respirasi, iaitu yang pertama ialah paru-paru, seperti mana kita sebelum ini kita dah belajar. Dan yang kedua, struktur yang beradaptasi yang special ni adalah kulit yang lembab. Jadi apa specialnya kulit yang lembab ini? Okey, kulit luar yang lembab ini untuk memudahkan pertukaran gas berlaku. Di mana kulit ini sangat nipis dan telak kepada gas. Okey, jadi yang saya labelkan di sini, ini adalah kulit luar yang lembab. Jadi para pelajar boleh nampak kulit katak adalah sangat lembab. Okey, kenapa kulit katak ini lembab? Okey, kulit katak ini sangat lembab kerana diselaputi oleh mukus. Okey, jadi di atas badan katak ada mukus bendalil cecair yang memudahkan gas melarut dan meresap. Jadi gas oksigen akan meresap masuk dengan mudah. Okey, disebabkan oleh kehadiran mukus. Jadi gas oksigen tadi akan meresap masuk ke dalam mukus dan kemudian terus meresap masuk ke bawah kulit katak tersebut yang lembab tadi. Jadi di bawah kulit katak tadi terdapat banyak jaringan kapilari darah. Apa tujuannya? Adalah untuk meningkatkan kadar resapan gas. Jadi bila dia meresap masuk ke dalam kulit katak, kemudian dia akan meresap masuk semula. Oksigen tadi akan meresap masuk semula ke dalam kapilari darah. Okey, baik, yang seterusnya. Okey, ini adalah struktur kedua yang beradaptasi iaitu insang. Di mana insang ini akan meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Okey, jadi saya bagi contoh di sini sejenis ikan yang mempunyai insang di bahagian luar. Okey, dia sejenis ikan yang sangat special. Okey, jadi insang ni sebenarnya dia terdiri daripada 2 baris. Satu adalah filamen dan kedua di bawah filamen ada unjuran nipis pipih yang dikenali sebagai lamela. Dalam gambar rajah ni pelajar boleh nampak lamelanya. Okey, jadi bilangan filamen dengan lamela yang banyak ini akan menghasilkan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Okey, dan insang yang dikelilingi oleh air akan memudahkan gas melarut dan meresap. Jadi gas oksigen yang ada dalam air akan meresap masuk ke dalam filamen, kemudian ke dalam lamela dan ke dalam salur darah dan membolehkan pertukaran gas berlaku dengan baik. Okey, ini adalah struktur
yang terdapat dalam buku teks struktur insang. Okey, jadi para pelajar boleh nampak ini adalah filamen dan di bawah filamen ini bila dibesarkan ia terdapat unjuran-unjuran lamela yang pipih dan di dalam lamela terdapat banyak kapilari darah. Jadi ini membolehkan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Okey, yang seterusnya. Okey, ini adalah contoh spesial yang kedua di mana ikan belacak ini dikelaskan sebagai ikan amfibia kerana organisma ini bernafas menggunakan insang dan juga menggunakan kulit luar seperti amfibia. Okey, jadi sebab itulah ikan belacak boleh berada di atas darat. Disebabkan bila dia berada di atas darat, dia akan bernafas menggunakan kulit luar yang lembap. Tetapi bila berada di dalam air, dia akan menggunakan insang. Okey, baik. Yang seterusnya, kita tengok trakea. Pasang liang pernafasan yang dinamakan spiracle. Dalam kebanyakan serangga, pasangan spiracle terdapat pada segmen toraks kedua dan ketiga dan pada 8 segmen abdomen yang pertama. Setiap spiracle membuka ke dalam satu sistem tube udara yang dinamakan trakea. Bagi membolehkan udara keluar dan masuk ke dalam badan, pembukaan dan penutupan spiracle dikawal oleh injap yang mempunyai bulu-bulu halus bagi menghalang kemasukan zarah-zarah asing. Okey, jadi para pelajar dah tengok mengenaan dengan video spiracle dan trakea. Jadi sebenarnya untuk belalang dia mempunyai sistem trakea yang terdiri daripada tiub udara dikenali sebagai trakea. Jadi udara keluar dan masuk melalui spiracle tadi, liang-liang yang terdapat dalam badan tadi yang dikawal oleh injap. Di dalam spiracle ada injap. Okey. Jadi udara akan masuk melalui spiracle. Okey. Dan injap dalam spiracle tu akan terbuka membenarkan udara masuk dan akan diisi di dalam kantung udara. Kemudian pertukaran gas akan berlaku. Begitu juga udara, karbon dioksida akan dikeluarkan melalui spiracle tadi keluar. Okey. Jadi trakea ini terbahagi kepada cabang-cabang halus dikenali sebagai trakeol yang nipis dan lembap. Ini untuk membolehkan pertukaran gas berlaku dengan baik. Okey, yang seterusnya, trakeol yang banyak juga menghasilkan luas permukaan yang besar. Jadi, ini akan memudahkan pertukaran gas. Dan di sistem trakea juga terdapat kantung udara untuk diisi dengan udara bagi meningkatkan kadar pertukaran gas. Okey, jadi para pelajar, itu sahaja yang kita akan belajar hari ini. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam topik yang akan datang. Sekian, terima kasih.